Jadi kita berhenti di sini semalam. Okey. Semua boleh nampak skrin saya kan? Boleh. Saya nak revise balik lah. Mungkin penerangan saya tu terlampau laju kot semalam. Alhamdulillah, siapa tu pusing. Okey, Alhamdulillah. apa ni, semalam kita berhenti di lepas kita cuba belajar untuk memberi nama kepada bahan kimia, iaitu sama ada dia covalent bond, acid ataupun ionic punya bond. So kita tengok macam mana gabungan chemical formula ni. Macam mana chemical formula ni terbentuk. Macam mana kita boleh tahu chemical formula ni dia ada dia boleh bergabung tu. Tu yang kita nak tahu macam mana. So kebanyakannya gabungan antara bahan kimia ni, dia ikut ionic charge lah. Ada lagi cara-cara yang lain, cuma kita cover yang ni dulu. So kalau charge satu, bahan X charge dia satu, bahan B charge dia satu kan, Y sorry, X charge dia plus, Y charge dia negatif. So bila bergabung kedua-dua ni, dia akan jadi no charge lah. Dia dah tak ada charge sebab dia dah neutral. Positif dengan negatif. Sebab tu bila dia bergabung, dia akan jadi X dengan Y. So anggaplah X ni adalah salah satu bahan dalam jadual berkala itu. Y ni pun salah satu bahan yang daripada jadual berkala juga. So gabungan kedua-dua ni, kalau charge dia positif dan juga negatif, satulah bagi kedua-duanya, dia akan neutral dengan sendirinya. So kalau kata kita pergi kepada example dia lah, sodium. Sodium punya charge, awak boleh tengok pada periodic table saya yang tak ada warna tu kan, yang semalam tu. Dia ada positif satu saja, dan juga klorin dia ada negatif satu. Siapa tu bunyi suara kat belakang macam kuat tu? Tapi Lalu. Sorry. Tak apa. Okey. So sodium dengan klorin. Sodium dengan klorin, dia kalau susah sangat nak tengok charge dia kalau kata table yang diberi ke awak berbeza lah daripada yang table yang saya pernah tunjuk tu. Yang ni kan, saya buka sendiri lah table tu. Tengok pada table yang charge, ada charge. So sini kalau kata table tak diberi macam ni, ada charge ni, table macam ni kan, sodium ada plus 1 kan. Tapi kalau kata dia beri table yang satu lagi yang berwarna tu, oh sorry, ni yang table yang sama, ada satu lagi table yang berwarna kan, saya pernah bagi ni, dia tak ada charge. So macam mana nak kenal pasti charge lah. So kena ingat, semalam saya ada beritahu group 1, group 2, group 3 ni biasanya dia positive charge. Kebanyakan group 1 sehingga group 13 ni pun kebanyakannya dia positive charge. Group 14 sampai group 17 dia ada negative charge. Group 18 kenapa dia tak ada negative charge? Sebab dia dah octet. Kan, ingat tak? So cara nak tahu, nak kenal pasti dia tu ada charge apa, cara mudah lah, saya bagi kat awak. Contoh saya bagi beryllium kan. Beryllium 4 dia punya nombor proton. So nombor proton dia 4, maknanya nombor elektron dia pun 4 lah. Alamak, sekejap ya. Pen saya pula tak detect. So tadi beryllium, so proton number dia 4. So nak mudah, awak lukiskan dia punya electron configuration.
Okey, elektron config. Jadi dia punya electron configuration dia 4 kan, tadi proton, so 4 lah elektron. So jadi dia punya elektron adalah 2.2 lah. 2 yang belakang ni lah bawa charge tu, sama ada dia positif ataupun negatif. Kalau grup 1, grup 2, grup 3 confirm semua positif. Okay, grup 1, 2 dan 3 ni confirm positif. Grup 14, 15, 16, 17. 15, 16, 17 confirm positif, confirm negatif kebanyakannya. Okay, biasanya lah, dia kebiasaan dia lah. Untuk grup 14 ni ada juga yang positif, ada juga yang negatif lah. Okay, so kena faham macam mana nak tahu charge. Okay, sebab tu awak belajar electron configuration ni. Electron configuration ni mainkan peranan penting jugalah untuk kita nak kenal pasti charge dia lah. Untuk cara paling mudah lah nak dapat. Kalau in detail cara dia lain lagi. Okay, ada lagi lebih detail penerangan tu, tapi untuk awak, kita tengok kat situ je sudah cukup, kat situ dulu. Okay, so kalau kata X adalah positif 1, Y adalah negatif 2. Cerita dia kalau kita gabungkan X dengan Y, kalau saya buat jadi X dengan Y, okay, X dengan Y, masalahnya Y ni negatif 2 kali, positif yang X ni 1 je. Jadi untuk neutralkan Y ni, okay, Y dia perlukan 2 elektron. X boleh bagi 1 elektron. X 1 elektron, Y perlukan 2. Ni perlu, okay, sebab dia negatif. Yang ni positif. Okay, so dia memerlukan 2 orang untuk bagi kat dia. So datanglah X, dia gabung dengan X. So bila dah X dengan Y kat sini, baki dia ada 1 lagi, masih lagi negatif charge. So untuk dia neutral, dia kena 1 lagi X, barulah mencukupi, yang mana dia akan jadi satu compound yang neutral lah. So jadilah X2Y. Itu jadi X2Y. Tapi nak nampak macam ni agak complicated lah. Jadi sebab tu saya ajar dekat awak pada semalam punya pembelajaran. Okay, pembelajaran yang lepas, kita pakai cross je. Kita pakai cross sahaja. So yang mana X dengan Y, charge dia adalah 1, charge dia adalah 2. So kita crosskan semacam ni. Ni jadi 2, ni jadi 1. So X2Y. Mudah. Tak perlu nak fikir tadi Y ada berapa lagi charge tertinggal. Faham tak? Okay, tu fahamkan tu dulu. Ni case dia, kalau awak nampak dia punya elemen dia mudahlah satu-satu. Cuma isu dia adalah ada gabungan macam ni. Ni kita anggap NH4 ni kita anggap satu bentuk X. SO4 ni kita anggap satu bentuk Y. Jadi kat sini biasa student pening lah. Ada yang pergi tulis N2H8SO4. Ada juga yang tulis macam tu. Ada yang tulis 2 kat depan. Ada yang tulis 2NH4 tak adalah 2 SO4. Ada yang tulis macam ni. Salah lah. 2 ni besar ni bermaksud ni pun kali 2, ni pun kena kali 2. So tak boleh lah. Okay, kalau kita tulis 2 kecil kat bawah ni, maknanya yang dalam ni sahaja yang kena kali 2. Yang dalam ni tak terlibat kali 2 dah. So fahamlah, harap fahamlah cara nak determine chemical formula. Macam mana kita nak tentukan chemical formula. Dan diguna pakai banyak sangat-sangat nanti. Sebab apa? Banyak soalan boleh muncul berkenaan dengan ni. Contohnya diberi nama. Contohnya diberi nama. Okay.
Ammonium ion. Ammonium ion dengan sulfate. Ammonium sulfate nama dia. So awak kena tulis yang ni. Ammonium sulfate. Dia tak beri ni, dia tak bagi ni kadang-kadang. Bila dia tak bagi yang ni, payahlah untuk awak nak kena pasti dia punya chemical formula. So ammonium sulfate. Ammonium awak tahu dah. Kalau awak hafal semalam yang ni, kalau awak hafal yang ni, awak dah tahu ammonium tu apa. Sulfate pula SO4 ni. So awak dah tahu dah nama dia ammonium sulfate. Sebab apa? Sebab awak dah belajar anionnya dan cationnya, nama dia. So bila awak dah tahu ammonium, masalahnya sekarang ni awak hanya tahu NH4 positif. Yang satu lagi SO4 negatif 2. Masalahnya bila awak dah tahu macam ni, macam mana pula nak gabung jadi macam ni kan? Bila tak tahu nak gabungkan ni, awak tak boleh nak proceed soalan seterusnya lah. Tiba-tiba dia suruh cari mol. Berikan cari mol bagi 5 gram ammonium sulfate. Dia tak bagi pun formula ni. Chemical formula ni. Jadi awak kena bentuk sendiri nama. Nama daripada nama ni, okay, muncul ni dan muncul ni, gabungkan based on charge dia tadi. So kalau ada student yang tak faham, dia just gabung je lah. NH4 SO4. Ada je orang buat macam ni. Salah lah. Sebab NH4 dia kena kali 2 macam ni. Sebabnya bila bergabung, dia kena ikut charge. Jadi saya harap awak faham lah kenapa pentingnya awak tahu nama dulu. Satu-satu, step by step pergi nak buat chemical formula ni. Kemudian gunakan chemical formula ni untuk cari information berkenaan dengan mol, yang atom. Itu belum lagi ditanya berapa atom sulfur dalam ammonium sulfate tadi. Kan dah pening lagi. Okay, sebab tu awak perlu tahu step by step. Ini semalam punya. So siapa yang buat, dia buat lah, dia tahulah. Contoh, dia bagi lithium hydroxide. Ni lithium hydroxide. Jawapan dia LiOH. Kenapa LiOH? Lithium is lithium adalah Li positif. Hydroxide adalah OH negatif. So dia soalan dia nak chemical formula. So jawapan dia akan jadi LiOH. Sebab apa? Positif dan negatif dia cancel each other lah. Maknanya dia dah neutral lah. Mudah. LiOH. Kena ferrum nitrate. Ferrum Fe 2 ni. So 2 plus lah. Nitrate apa? NO4. Oh, 4 2 negatif kan? Seingat saya lah. Saya pun kadang lupa juga. Nitrate is 3 lah. Nitrate NO3 negatif. NO3 negatif. Maaf kalau suara belakangnya. Okay, negatif. NO3 negatif. Saya padam lah, pening nanti awak nak salin nota pun payah. Okay. So lagi satu adalah NO3 negatif. So yang ni dia nak ferrum 2. Awak tak boleh ubah ferrum 2 ni jadi ferrum 1 ke ferrum 3 ke, tak boleh. Soalan dah beri macam ni, jangan ubah soalan. So cara dia macam saya cakap tadi, cross
Cross maknanya sini 2, sini 1. Jadi Fe dalam kurungan 2, 3, 2. Sebabkan nak kali 2 yang ni kan, yang ni kena dalam kurungan lah, keseluruhan ni kena gerak bersama. Jangan pergi tulis Fe N2 O6 pula. Boleh tapi tak digalakkan lah. So potasium permanganat apa semua yang bawah-bawah ni sila cuba dan periksa dengan jawapan yang saya dah buat ni lah, ada kat bawah ni. So nombor 2 ni maksudnya nombor 2 kecil tu saya payah nak buat. Okey, boleh check lah jawapan kat bawah ni. Okey, so kita terus ke hari ni, iaitu chapter bahagian kita yang sama, chemical formula, tapi bahagian kedua. Kita tengok bahagian kedua ada apa. Soalannya saya rasa file ni sama je ni. Ini lain lagi. Yang semalam. So sambungan tadi chemical formula kan kita buat tadi. Apa tu chemical formula? Chemical formula ni adalah gabungan. Sebab bila kita tulis dalam report, dalam yalah bentuk presentation ke, kalau kita nak tulis nama penuh dia agak payah lah juga. Kadang-kadang nama dia panjang. So kita tulislah dia punya simbol elemen kan, based on periodic table tu. Contoh NaCl. NaCl adalah sodium chloride. Takkan saya nak tulis gabungan ni sekian menjadilah sodium chloride. Panjanglah sodium chloride. Kita cakap je NaCl. Okey. Sebab tu dibuatnya chemical formula ni. Di dalam chemical formula, apa yang kita boleh nampak? Okay. Satu, nombor atom. Satu, atom apa? Contoh tadi NaCl. Atom Na, atom Cl bergabung. Yang ni NH3, atom N nitrogen bergabung dengan 3 atom hidrogen. Kemudian yang seterusnya, atom karbon bergabung dengan 2 oksigen punya atom. So kita nampak berapa nilai atom di situ, apakah atom yang terlibat dan berapa. Yang berapa tu adalah ratio of combination of the atom. So contoh air, ratio dia 2 hidrogen 1 oksigen, 1 magnesium 2 klorin, 1 sodium 1 klorin, 1 nitrogen 3 hidrogen. So itu adalah ratio. Okay. So daripada chemical formula kita boleh tahu dua maklumat ni. Okay. Jadi bila kita dah belajar apa yang ada dalam chemical formula, sekarang kita nak tengok chemical formula ni ada apa pula pecahan dia. Pecahan pertama dia, kita tengok dia ni dipecahkan kepada dua, empirical formula dengan molecular formula. Okay. Empirical tu apa, molecular tu apa? So empirical ni adalah ratio paling simplest ratio of the number of atoms for each element in a compound. Okay. Beza dengan molekular, ayat dia sama saja, hanya tukar dekat mana. Kalau perasan saya tunjuk dua ni. Ni simplest ratio, actual number of each type of atom. Simplest ratio of the number of atom. Okay, beza kat situ je. Molecular formula adalah nombor sebenar.
Kalau ada karbon 100, dia tulislah 100. Kalau ada karbon 50, dia tulislah 50. Tapi empirical formula dia tak macam tu. Dia jadikan dia sebagai simplest ratio. Ratio paling simple. Okey, kena faham tu lah. Contoh di sini. Okey, carbon dioxide. Tengok carbon dioxide dia punya ratio macam mana. 1 karbon, 2 oksigen untuk molekular formula. Okey, kita tengok molekular formula. Untuk empirical formula, ratio dia akan jadi 1, 2 kan. Sini pun tak boleh lah nak kecil lagi dah. 1, 2 jugalah. Okey, tak apa. Kita tengok yang seterusnya. Molekular formula untuk ethane. Ratio dia 2, 6. Simplest ratio dia antara 2 dengan 6 boleh bahagi dengan nombor berapa? Boleh bahagi dengan nombor 2 kan? Sebab 6 boleh bagi 2, 2 boleh bagi 2. So akan jadi 1, 6 bagi 2, 3. Sebab tu dia jadi karbon 1, H3. Tapi kena faham cara nak tulis dia ni lain lah sikit. Dia kena ada 2 kat sini. Patutnya tulis macam tu. Okey. Kalau tak, orang tak tahu ni apa dalam ni. Okey. Untuk empirical formula, orang tak boleh kenal pasti dia ni nama bahan sebenar dia apa. Payah. Sebab kita pakai simple ratio. Kita sebenarnya nak yang the actual number, nombor yang sebenar, bukan nak nombor yang simple. Okay. Tapi ada soalan ataupun ada keadaan kita kena guna empirical formula. Contoh macam tadilah yang kita buat ni NH4 2 kan. Boleh je saya tulis N2 H8 SO4. Boleh je saya nak tulis macam ni. Tapi orang tak kenal. Sebab kita biasanya kita tahu nama based on molecule. Okay. Sebenarnya yang berlaku adalah ada S O4 dia bergabung dengan NH4 NH4. Ada gabung macam ni. Jadi kalau kita lukis macam ni, kita tulis chemical formula macam ni, orang tak kenal pasti N2H8 ni apa. Sedangkan N2H8 ni adalah amonium punya molekul. Sebab tu ada kadang-kadang kita terpaksa pakai empirical lah. Okay. Untuk utamanya untuk kita kena pasti molekul dia. So kat sini contoh pentane. Pentane C5, 5 kan. H10. So 5 dengan 10. Ratio 5, ratio 10. Boleh bahagi dengan nombor berapa? Paling besar punya nombor boleh bahagi adalah 5 lah. So 1, 2 lah. 10 bagi 5, 2 kan. So jadilah CH2. Ethanoic acid. Yang lain-lain pun samalah. Okay. Cuma nak bagi tahu kalau siapa-siapa pakai empirical formula, kita kadang-kadang untuk meringkaskan tulisan tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu dia tu molekul, satu molekul apa. Okey. Jadi bahaya juga penggunaan empirical formula ni lah. Biasanya empirical formula dia akan datang dengan gandaan dia. Jadi kita bahagi 2. So gandaan 2. Kat sini pun sama. 5. C5 H10. Yang ni pun sama. Bahagi dengan 2. So okey, yang ni pun 2. Yang ni pun 2. Yang ini pun 2. So bila kita kembangkan, dia jadilah molecular formula. Okey. So kena faham dua-dua tu lah. Ada soalan berkenaan dengan ni juga. So nanti kita tengok. Ni empirical formula.
nak dapatkan empirical formula, macam saya cakap, keluarkan ratio dia 12, 20, 10 untuk soalan B ni kan. So bahagikan nombor paling besar yang dia boleh buat. Saya bahagi 2, boleh je. Dapat 6, 10, 5. Boleh bahagi lagi? Tak boleh dah rasanya. Okay. 6, 10, 5. Okay. So macam tu lah cara dia. So jawapan dia nanti akan jadi C 6, H 10, O 5. Tu empirical ya. Kita kena beritahu benda ni adalah empirical formula, bukannya molecular formula. Ini adalah soalan berkenaan dengan empirical formula ni. Okay. Empirical formula, dia beritahu CH2. Dia beritahu dah, ni adalah empirical formula, bukan molecular formula. Molar mass dia, tengok, dia dah kait dah dengan chapter 2. Molar mass, mole ni semua ada. Gram per mole. Dapat soalan macam ni, first kali saya akan buat apa? Saya akan tulis gram, mole, gram per mole. Ni dulu saya akan tulis lah, sebab dia tak gerak lah. Mesti soalan dia macam ni. Mesti dia bagi gram per mole. Okay, soalan dah bagi gram per mole. Dia nak molar mass. Molar mass adalah ni lah. Okay. So soalan yang dia nak adalah molecular formula daripada empirical formula. So empirical formula macam saya cakap, kita tahu dia adalah ratio. So sekarang ni ratio dia adalah 1/2, kan? Tapi kita tak tahu gandaan dia sebenarnya berapa, kali 2 ke, kali 3 ke, kali 4 ke. Okay. So cara dia adalah kena pasti dulu C ni apa, H ni apa, dia punya gram per mole tu. So gram per mole H adalah 1, carbon adalah 12 kan. 12 dengan 1. Jadi kita nak tahu dia punya formula sebenar ataupun molecular formula ni macam mana, kan? Betul ke C12? Dia ni pun dah lupa dah. C12 12 dengan 1. So dekat dalam ni ada 12, ada 1, ada 1 lagi lah, H kan ada 2 kan. So 12 campur 1 campur 1. Okay. Gandaan kali dengan kita tak tahu berapa. Saya bagi gandaan Z lah, Z. Okay. Saya tak tahu Z ni berapa. Okay. Equal dengan 56. Ni 56 ni. So cara dia 12 1 sama dengan 14 Z. 56 Z sama dengan 56 bagi 14. Dapat apa? Bagi 14 dapat 4. So jawapan dia 4. Jadi sebenarnya gandaan dia adalah 4. Ratio ni kena kali 4. Maknanya molecular formula sebenar dia adalah C4 H4 kali 2 8. Jawapan dia. Okay. Macam ni. Dia yang sama saya buat tadi. Okay. Okay. So CH2 kali dengan berapa gandaan, kita tak tahu. So dia letak huruf N, saya letak huruf Z tadi. Okay. Sama dengan molecular mass. Molecular mass dia dah bagi. Yang sebenar punya molecular mass dah bagi 56. So sekarang ni
macam mana nak dapat N ni? So cara yang sama macam saya, 12 campur 2 ni datang daripada H ni 2 kan, C ni 12. Tak perlu pakai point. Gundakan saja yang ni untuk soalan cari empirical formula, sebab tak ada lagi soalan nak tulis C 4.3 H 8.2. Tak ada, tak boleh dia kena nombor bulat. Kita tak ada perpecahan hidrogen nak kena bahagi sampai berapa. Satu hidrogen kena bagi 5, tak boleh kan. Sebab hidrogen tu dah satu atom, so kita hanya pakai nombor bulat. Okay, so 12 campur 2, 14 kali N, 14N sama dengan 56. Sama lah macam saya buat tadi. Dapatkan nilai ni. So sebenarnya CH2 dalam kurungan 4. So nombor sebenar molekular formula dia adalah C kali C ni ada 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. So inilah jawapan dia. Okay. Seterusnya, cuba buat yang ni. Siapa boleh buat? Beri saya jawapan. Saya bagi masa lebih kurang dalam 5 minit. Cuba dulu. Boleh ke? Boleh. Cuba dulu. Nanti kita bincangkan macam mana dapat. Sama tak cara dia dengan awak? Okey. Oh, dah tertunjuk jawapan dah. O berapa Nombor Jap. 16, ambil 16. 15.999, 16 lah. So H 1 gram per mol, O 16 gram per mol. Dapat molar mass. Dapatnya 34. Jadi HON sama dengan 34. So 1 campur 16 kali dengan N sama dengan 34. 17 N sama dengan 34. So N sama dengan 34 bagi 17 dapat berapa? 2. So jawapan dia adalah H2O2. Itulah jawapan dia. Okay, cara dia macam tu. Ni soalan mudah lah. Soalan dia direct. Ada soalan yang lebih susah lah. Macam ni. Okay, ada beberapa soalan yang lebih susah lagi. Kita tengoklah satu-satu. Okay. Untuk soalan yang macam ni pula, dia bagi tahu mass. Dia tak beritahu X ni apa. Jangan pergi cari X ni kat dalam table ni. Takkan jumpa X lah. Okay. Tapi dia beritahu ni molecular mass lah. Dia ringkaskan dalam slide. Kalau ada soalan sebenarnya dia kena tulis molecular mass 64 gram per mol. Okay. 64 gram per mol. So tak perlulah pergi cari yang mana satu 64. Jangan. Tak perlu. 64 kat sini Cooper. Tak payah. Tak payah cari pun. Soalan yang macam ni dia tak perlu cari. Okay. Dia dah beritahu metal X yang mana dia ada 64 gram per mol bergabung dengan non-metal Y. Okay. Kalau ingat balik, metal campur non-metal dia adalah ionic bond. Okay. So combines with ni yang mana dia punya molecular mass ni. Okay. Berapakah empirical formula? Sekarang dia nak empirical formula. Dia tak nak molecular formula. Dia nak empirical. Okay. So macam mana nak kira empirical?
X dengan Y, berat X dan berat Y kita buat dalam table macam ni. Okay. So bila kita tahu berat dia, sebab tu tadi saya dah suruh bila dapat soalan macam ni, terus je buat gram, mol, gram per mol dalam segitiga ni kan. Terus je buat. So nanti awak tak lari dah. Dia dah bagi gram, ni dah bagi gram per mol kita dah dapat. Okay. So soalan yang seterusnya cara nak dapat dia adalah kita dapatkan nombor mol dia. 32, 0.32 gram. Ni gram, 0.32 gram bahagi dengan 64 dia akan dapat mol. Yang ni 0.36 lah, berat dia lah. Dah bahagi dengan ni, dapatlah 0.01 mol. Untuk dapatkan empirical formula. Empirical formula kalau ikut pada dia punya definasi adalah simplest ratio. Ratio paling simple, paling kecil. Okay. So untuk dapatkan ratio yang paling kecil, okay, kena cari antara dua ni dengan ni, yang mana nilai dia paling kecil. So antara 0.005 dengan 0.01, mana lebih kecil? Mana lebih kecil? So 0.005 lah lebih kecil. Jadi kedua-dua nilai ni bahagikan nombor yang sama. 0.005, yang ni pun bahagi dengan 0.005. Akan dapatlah 1, 2. So jawapan dia kita dah dapat empirical formula dia. X, Y, 2. X1, Y2. So ni adalah empirical. Okay. Jadi tu cara nak buat soalan ni lah. Nak jawab soalan ni. Buat tabelnya ni. Okay. Okay. Ni soalan seterusnya juga. Sama je. Dia nak empirical formula juga lagi sekali. Okay. Cumanya dia tak bagi direct mass ni. Mass ni dia tak bagi direct. Macam ni dia beritahu X mass dia ni, Y mass dia ni. Tapi sini P dengan O. Dia bagi P dengan O. P okey lah. P adalah satu bentuk metal yang diberi, tapi kita tak dapat nak tahu apa. Jangan pergi cari P sini. Jangan ambil P yang ni. Jangan ambil P fosforus. Okey, sebab dia beritahu metal P. Kalau tak dia akan beritahu. Kalau tak dia beritahu oksigen ke fosforus ke, dia beritahu. Masalahnya dia tak beritahu So dia beritahu 0.2 gram of an oxide. Bila cakap oxide, oxide ni adalah oksigen lah. Okay, kalau dia tak beritahu oksigen pun, kita boleh tahulah dia tu ada oksigen kat dalam tu. Okay. Lepas tu cara dia nak kira 0.2 gram ni, okay, sebenarnya adalah gabungan P dengan oksigen. Tu maksud ayat dia. 0.2 gram of an oxide of metal P. 0.2 gram oxide bagi metal P ni mengandungi 0.08 gram oksigen. Macam tu. Tak maaf kalau suara belakang ni macam-macam. Okay, so nak bagi tahu total P campur dengan O adalah 0.2 gram. Tu maksud dia. P ni campur dengan oksigen, okay, adalah 0.2. Tapi dia ada beritahu satu lagi maklumat.
Oksigen dalam ni, dalam P campur O ni, oksigen saja adalah 0.08. So, oksigen kita senang lah dapat. Untuk P ni yang masalah dia sikit, kena tolak lah 0.2, tolak ni tadi. Dapatlah nilai ni. Baru kita boleh buat teruskan macam tadi. Kalau tidak payahlah. Okay. So yang ni 24 sebab dia dah bagi. Okay. Cuba tengok. P kan 24 dia dah bagi. So janganlah pergi cari P yang ni. Ni 31. Okay. So jadi pening lah. Okay. Masalah dia kat situ. Soalan ni dia mengelirukan sebab dia pakai huruf P. P ni ada dekat dalam tu. Jadi payah. Tapi untuk oksigen, dia dah terang-terang beritahu oksigen. So oksigen, bila dia beritahu nama penuh, senang lah. Kita carilah oksigen, 16 ni kan. So kat sini 16. So senang. So tadi kita dapat 0.12 bahagi dengan 24. Yang satu lagi 0.08 bahagi dengan 16. So dapat kebetulan sama. Jadi tak payah pening dah lah. Bahagi nilai yang sama kan. So dapatlah P dengan O. Tu je lah empirical formula dia. Okay. Ada lagi soalan-soalan lain. Cuma saya rasa kita stop kat sini lah. Agak banyak juga kita cover pun. Untuk awak faham. Pening nanti. Macam-macam bunyi background saya gini. Tak apa, channel ada yang lagi ekstrim. Dengar ke anak saya menangis apa semua tadi? Dengar. Betul lah cakap muzik tu. Macam-macam muzik ada eh. Taklah kacau sangat. Ni biasa lagi. Ada yang Ni lagi biasa ekstrim. Oh ya ke? Allah. Ada lagi luar biasa. Masya Allah. Itulah cabaran kita online kan. Okay. Seperti biasalah. Recording ni saya akan letak kat dalam YouTube. Siapa nak buat rujukan boleh tengok lah. Baik. Okay.